Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahun 5 SK Geduk. Pagi ni untuk sesi PDPR bersama saya dalam pendidikan Islam, kita akan sambung topik tajuk pembelajaran kita pada minggu lepas, iaitu mengenai kefahaman surah Al-As. Kita ulang semula. Minggu lepas kita sudah bincangkan berkenaan dengan pengertian ayat demi ayat surah Al-As dan juga pengenalan surah Al-As, itu minggu lepas. Dan juga kita juga telah membincangkan mengenai tuntutan apa yang dikehendaki oleh Allah melalui surah ini kepada kita sebagai hamba. Jadi untuk hari ini kita nak sambung berkenaan dengan kepentingan surah Al-As. Kenapa setiap surah yang ada di dalam Al-Quran itu turunnya bukan sengaja saja, ada sebab kenapa ayat itu turun disampaikan kepada Nabi Muhammad dan kekal di dalam Al-Quran sehingga kini. Kepentingan surah ini yang pertama, kalau kita boleh tengok dalam buku teks, buku surat 24, yang pertama sekali menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengelakkan diri daripada melakukan perkara negatif. Seperti mana yang kita faham, surah ini menekankan bahawa kita ini rugi sebenarnya, melainkan kita sentiasa melakukan kebaikan dan amal soleh demi masa. Maksudnya masa yang diberikan kepada kita ni, kita ni selalu rugi dalam menggunakan masa yang diberikan kepada kita, kecuali jika kita menggunakan masa yang diberikan kepada kita ini, nikmat masa ini, untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara negatif, perkara yang tidak baik lah. Yang ketiga, mempunyai matlamat hidup yang jelas. Sebagai seorang Islam, kita dituntut untuk menetapkan matlamat hidup kita yang jelas. Sekarang ni kamu dah ada belum apa matlamat hidup kamu? Dah tahu belum cita-cita kamu nak jadi apa? Kamu nanti dah besar, SPM kamu nak ambil apa? Sebaik-baiknya kamu ada matlamat yang jelas, apa yang kamu minat dan apa yang kamu nak buat apabila kamu dah besar nanti. Dan juga matlamat kita sebagai orang Islam juga perlu ada. Yang nombor 4, memupuk sifat sabar dan sentiasa saling mengajak kepada kebaikan. Seperti ayat terakhir dalam surah Al-As, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang yang dikecualikan daripada yang Allah katakan kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, juga orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan juga saling berpesan dalam kesabaran, tentang kesabaran. Kita tengok muka surat seterusnya, fikir dan hayati. Muka surat ini menghendaki kita untuk berfikir. Tengok, dalam satu bulatan ini ada di sebelah kanan yang berwarna hijau ialah aktiviti-aktiviti yang berfaedah, dan di sebelah kiri ialah aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah. Setiap daripada kita, Allah beri masa yang sama, 24 jam sehari. Tapi perasankah kamu, ada seorang Hindu, dia rasakan hari dia berlalu dengan sangat cepat. Tapi ada individu lain, dia merasakan hari dia berlalu dengan sangat lambat. Seperti contoh, apabila kamu berada di sekolah, kebiasaannya kamu akan merasakan masa berlalu dengan agak perlahan sedikit. Tapi bila kamu berada di rumah masa cuti hujung minggu, sejak kamu tengok TV, tengok sekejap je dah sampai tengah hari. Tapi kalau berada di sekolah tu, kamu asyik berfikir, bilalah nak balik ni. Betul atau tidak? Itulah analoginya. Jika satu hari kita itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang bermanfaat, insya-Allah atas sebab keberkatan masa itu, kita akan rasa masa itu lebih panjang. Tapi jika kita habiskan masa kita dengan perbuatan atau aktiviti yang tidak berfaedah, keberkatan masa itu tidak ada, menyebabkan kita rasa masa kita sehari itu sangat singkat. Kita nak buat apa pun tak sempat.
Okey, contoh kita tengok sebelah kanan ini aktiviti yang bermanfaat iaitu menolong ibu bapa. Okey, dalam tempoh PDPR ini kamu banyak masa di rumah. Dalam masa ibu bapa kamu pergi kerja, adakah kamu menolong ibu bapa kamu? Pastikan kamu manfaatkan masa berada di rumah dengan membantu ibu bapa kamu bekerja. Ibu bapa kamu pergi bekerja, kamu bantu ibu bapa kamu membuat kerja di rumah. Contohnya membasuh pinggan, membasuh baju, menyidai baju pakaian. Pada umur kamu di tahun 5 ini, 11 tahun ni, kamu dah boleh buat dah semua tu, insya-Allah. Okay, yang kedua, mengulang kaji pelajaran. Ini juga penting sebab kamu masih lagi dalam tempoh persekolahan. Jangan hanya kerana kita tidak pergi ke sekolah, kamu tidak mengulang kaji pelajaran. Semua pelajaran, aktiviti bahan pembelajaran yang guru-guru sediakan dan beri akses kepada kamu, kamu boleh ulang tonton untuk sebagai pengukuhan kepada kamu. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Ini juga penting. Jangan hanya mengharapkan mengaji ketika di sekolah sahaja. Al-Quran perlu diamalkan supaya kita tidak lupa. Yang keempat, membersihkan persekitaran rumah. Ini pun kamu boleh buat. Bantu ibu ayah kamu ketika berada di rumah. Elakkan amalan-amalan yang tidak baik ni, iaitu tidur berlebihan, mentang-mentang tak sekolah bangun pukul 9 pagi. Orang Islam perlu jadi orang panggil morning person, bangun awal. Bersukan ketika azan berkumandang, ni main petang-petang. Bila main petang-petang itu, had dia sebelum azan tu kamu dah perlu berhenti untuk balik rumah, bersiap sedia untuk solat. Jangan azan dah berkumandang, masjid dah laungkan azan tapi kita masih lagi bermain. Yang ketiga, bermain secara berlebihan. Ini bermain game. Sekarang ni game bukan hanya PS4, PS3. Dulu orang nak main game kena ada TV, kena ada PS. Sekarang ni game dekat telefon je. Ibu ayah belikan telefon untuk kamu buat kerja sekolah, untuk kamu belajar, tapi lebihnya main game. Itu satu perbuatan yang tidak tidak baik lah. Yang keempat, mengumpat. Mengumpat ni pun satu perbuatan yang tidak baik, berdosa. Hadis ini saya ada bacakan minggu lepas, iaitu an Ibni Abbas qala Rasulullah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dua nikmat yang sering diabaikan oleh kebanyakan manusia, iaitu kesihatan dan waktu lapang. Maksudnya kita manusia ni selalu lupa akan dua nikmat ni yang Allah beri kepada kita, iaitu sihat dan waktu lapang. Oleh itu surah ini menuntut kita untuk memanfaatkan nikmat kesihatan dan juga waktu lapang yang diberikan kepada kita. Dalam muka surat seterusnya, muka surat 26, kamu boleh lihat ada sajak. Sajak anugerah masa. Jadi siapa yang nak bersajak, boleh kongsikan video kamu, audio sajak kamu kepada ustaz. Ini aktiviti pilihan. Jadi tugasan untuk minggu ini ialah saya mahu kamu bina satu jadual harian kamu yang dipenuhi dengan aktiviti bermanfaat. Bina jadual harian kamu daripada bangun pagi hari Isnin hingga Ahad, daripada bangun pagi pukul berapa sehingga kamu tidur masuk pukul berapa. Itu sahaja. Jadi untuk hari ini aktiviti kita aktiviti kebat. Untuk saya nak kamu bina jadual aktiviti harian kamu dan kongsikan bersama kepada saya melalui Telegram sekolah. Telegram personal saya.
Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.